Okey. Ini buku Nahu yang saya guna untuk mengajar tuan-tuan dan puan. Tapi dia ni tak pernah dibawa kan. Buku ni tuan-tuan boleh belilah di Pustaka Ilmu Fajar, Pelajar Ilmu Baru. Harga dia RM37.50. Tapi kita beli dapat diskaun RM22 di kedai ni. Kaum baru. Kalau begini buku warna kuning Qawaidul Arabiah. Dipakai di bahasa Arab semua. Jadi hari ni kita nak buat dua perkara. Yang pertama, kita nak baca buku ni. Nanti tuan-tuan belajar Nahu tahu fa'il, tahu fi'il, tahu sebab kenapa semua sekali. Tetapi tak tahu baca buku. Okey. Okey. Siap buku? Siapa yang ada beli buku siap? Kalau tak ada, nanti Wek akan sedang pergi beli sekarang ni. Kalau boleh gunakan buku ni, jangan campur-campur buku lain. Boleh? Dan balik rumah baca 10 kali je. 10 kali saja. Balik rumah baca 10 kali aja. Mesti baca. Mungkin besok lusa, tapi janganlah baca dekat dengan hari Sabtu minggu depan. Baca terus. Jadi kaedah dia, saya tulis, saya tanya makna. Dan sesekali saya tanya Nahu. Okey, itu dia cara nak dream. Lepas tu satu buku lagi kita buat untuk Balarah. Balarah hari ni saya pilih tajuk yang saya beritahu minggu lepas, tajuk Majaz Mursal. Apa makna majaz? Sindiran halus. Sindiran halus. Masa tu okey dah tu. Sindiran halus. Jadi ada 6 jenis majaz, insya-Allah kita cover. Tu tak kena sabarlah. Sabar ya, insya-Allah. Okey, kita salin lebih kurang 1 buku, 2 buku, insya-Allah. Okey. Mana? Kajian Siti. Tak bisa menggunakan. Ya, ni. Macam Tak. dia nak ada gambar ni. Dia nak hantar juga. Pada Indonesia. Tahu dia bising ni pasal apa? Pasal takut Ustaz tanya kenapa bagi bawah. Saya tak tahu tahu. Ya. Qawaidun nahwi mana dia? Qawaid itu mana kaedah. Kaedah nahwu. Ataupun dalam bahasa mudah ilmu nahwu. Okey? Qaidah jamak dia qawaid. Tajuk besar dia ilmu nahwu. Ya, daripada qaidatun. Ya, tanya. Kita tengok ilmu nahwu. Nak tulis lah. Tulis dalam buku. Tulis mana? Itulah baru nak tanya ni. Saya nak beritahu dulu, tak nak tanya. An-nahwi ni baik bawah sebab dia mudhaf pun ilaih. Betul tak? Jadi bila ini mudhaf pun ilaih, maka dari segi ini mudhaf. Boleh? Jadi artinya dua-dua jadi isim. Ya, bila dua isim dan mempunyai makna pemilikan, kepunyaan, maka dia adalah mudhaf. Ini mudhaf pun. Jadi tak salah ni. Ini saya ambil betul dari buku ni. Kita nak train tentang baca buku ni, Dr. Ishak, kita nak belajar cara baca buku Nahu ini. Jadi saya tulis, tuan-tuan baca. Okay? Setiap buku dalam bahasa Arab dia mesti muqaddimah. Kita baca muqaddimatun. Baca? Kenapa bagi depan? Mana mubtada? Dia seorang-seorang. Bukan dia seorang-seorang. Bukan. Betul perempuan bukan. Lagi bukan. Bukan. Ada satu jawapan saya hampir betul. Dia adalah B8 asli. Duduk seorang-seorang. Muqaddimatun seorang-seorang. Bila dia isi duduk seorang-seorang, kena bagi depan muqaddimatun. Ya. Itulah biasalah tu. Okey. Jadi tuan-tuan, ilmu nahwu muqaddimatun pendahuluan. Okey. Boleh mana kan? Boleh kan? Okey. Okey.
Okey. Lepas tu bahagian yang kita nak belajar ni iaitu aqsamul kalimatil arabiyyah. Aqsamul kalimatil arabiyyati. Jadi yang tahu tu kita tahu, yang tak tahu tu mungkin jadi perkataan baru. Aqsam ni maknanya dia bahagian. Mufrad dia qismun. Okey, tuan tengok tulis aqsam tu tulis dengan huruf dengan tulisan tu bahagian-bahagian. Bahagian-bahagian kalimah Arab. Okey. Okey. Tajuk dia aqsamul kalimatil arabiyyah. Cuba baca aqsamul al-kalimati arabiyyati. Aqsamu al-kalimati arabiyyati. Okey. Boleh Dr. Sak? Boleh? Ya? Siapa kata nak? Ya, tak baik. Nak. Yang ini mudah pun ini. Ini nak. Tetap baik. Okey? Nak selamat tak baik dah. Ikut. Okey? So yang kita baca. Baca. Assalamualaikum. An-nahwu jilid. An-nahwu. Ingat bila kata an-nahwu, bagaimana nak terjemah an-nahwu? Ini barulah mubtada. Macam mana nak terjemah an-nahwu dalam terjemah bahasa Melayu? Nahwu itu. Jangan kata nahwu saja, nahwu itu sebab dia makrifat. Nahwu ataupun nahwu itu ialah qawaid. Qawaidun. Okey. Ya'rifu biha. Dikenali dengan dikenali dengannya. Okey. Wazifatu kan kulla kalimatin tadkhulu masuk kepada beri mana je tadkhulu ini bukan tadkhulu dakhilu maksudnya dakhilu jadi ini dia istilah nahwu. Cuba baca. Yes. Ini nahwu itu ialah kaedah-kaedah yang boleh kita mengetahui dengannya tugas setiap kalimah dalam ayat. Cuba baca ramai. Al-nahwu qawaidun ya'rifu biha wazifata kulla kalimatin dakhilil jumlah. Jadi ingat, nahwu ialah kaedah. Bila kita belajar nahwu, dia berkaitan dengan undang-undang yang dapat kita tahu dengannya tugas setiap kalimah di dalam jumlah ataupun dalam ayat. Okey. Tambah faham tu? Waalaikumsalam. Sampai. Pasangan yang terakhir. Okey. Ya. Pasangan terakhir Oh, ada special Ustaz bawa kan. Ustaz bawa kan. Nasib baik bawa hadiah. Tidak nak kena beringat. Kita mabrur dah ni. Kalimah. Ingat tak? Tahu liliannya tak? Ada. Tuan-tuan, an-nahwu qawaidun. Nahwu itu adalah kaedah. Ingat ya. Ingat betul. Kena hafal ni. Kalau nak baca kita nak baca yang wakil lagi kitab ni. Sebab dia kena sama je. Nahwu itu ialah kaedah yang mengetahui dengannya
yang boleh mengetahui dengannya tugas, wazifah itu tugas. Setiap kalimah dalam jumlah. Betul tak kita belajar nahu? Kita tahu apa tugas kalimah dalam ayat, betul tak? Tugas inna, tugas anna, tugas kana, kan? Itu nahu. Tuan-tuan saling cantik. Macam saya dulu memang hafal ni. Di pondok hafal ni. Nahu ialah Nahu ialah kaedah yang mengetahui dengannya, yang boleh mengetahui dengannya dengan kaedah tersebut tugas setiap kalimah dalam ayat. Ya Arifu ya Ustaz. Ya'rifu mengetahui tugas setiap kalimah dalam ayat. Ya'rifu biha. Biha wa Ya'rifu biha wazifatu. wazifata kulla kalimatin dakhili jumlah. Itu dia maksud nahu. Okey. Aqsamul kalimatil arabiyah. Aqsam bahagian kalimah Arab. Jadi hari ini kita nak belajar bahagian kalimah Arab, insya-Allah. Ada berapa bahagian kalimah dalam bahasa Arab? Ada berapa jenis? 3. Cuba sebut. Nanti lepas ni jumpa lah. Tapi ini dia bagi preamble dulu. Okey. Okey. Wadabti. Ni, wadabti. Dabti ni baris. Mengetahui baris. Wadabti. Baris. Dab tu baris. Wadabti awakhiril kalimat. Awakhir ni, mana awakhir? Akhir kalimat. Okey. Kalimat wa kaifiyati, mana wa kaifiyati? Cara. Wa kaifiyati i'rabiha. I'rabiha, apa ni i'rabiha? I'rab. Analisanya. Ya, baca. I'rab tu baca. Bukan tilawah baca Tuan-tuan mesti ingat. Dalam buku Nahwu Sarah yang ni, Al-Kafi fi Sarah, sama je. Sama saja. Okey, jangan risau. Mana-mana buku sama je. Kita baca buku ni sebab saya mengajar buku ni dulu. Okey. Okey. Dah tulis dah? Belum. Lambatnya. Baru nak tulis. Sebab tu Wadabti ya Ustaz. wadabti. Cuba sebut dabti. Wadabti. Dabti tanda. Tanda baris atas ataupun baris dabti. Jadi nahu ialah cara, kaedah mengetahui dengannya tugas setiap kalimah di dalam ayat dan baris akhir kalimah dan membaca dan cara membacanya. Tuan-tuan, Baris akhir. kalimah dan cara membacanya. Cara membacanya Dan baris akhir. dan cara bacanya. Bacanya. Kalimah kan? Kalimah. 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 Akhir kalimah. Akhir kalimah. Dan Kaifiyah tu. cara. Cara. Kan kita kata pakai daripada kaifah. Bagaimana? Bagaimana? Dan cara i'rab. Dalam buku resai macam ni Jadi kita jangka bila habis satu buku ni tuan-tuan boleh baca yang lain-lain. Ni nak ajar baca. Okey. Tapi tuan-tuan kena baca ni. Okey, kena baca ni. Okey. Watang qasimul kalimatul mana watang qasimu? Teka-tekalah. Watang qasimu ni sama tak dengan aksam? Sama tak? Tapi ini fa'il, ini isim. Mana tang qasimu? Bahagian-bahagian tu isim. Pembahagian tu isim lagi, terbahagi. Bila tuan-tuan tahu makna dia hari ni, dia tak akan lupa. Watang qasimul kalimatu, dan kalimah itu terbahagi menjadi fa'il. Okey? Okey. Sebab apa ta?
Sebab ini perempuan. Okey? Watak bersama kalimah tu ila salah sati aksamin. Sama dengan ni juga. Ni aksamin. Okey? Dia Salimah boleh? Ya? Tuan-tuan, tak ada jalan lain kena baca. Sebab mak ayah kita bukan orang Arab. Kena baca juga. Berlawan baca. Ada siapa yang pakar? Baca je. Watan qasimu baca. Watan qasimu baca 10 kali. Watan qasimu. Pergi jaya tu watan qasimul kalimatu ila salah sati aksamin. Tak apa, orang tak kata gila kita pasal baru belajar bahasa Arab kan. Itu yang kata orang belajar bahasa Arab ni jadi gila isim tu. Salah sati aksamin. Saya kalau pondok dulu macam ni lah. Kadang-kadang dah 3-4 hari sebut ayat salah. Tak tahu. Dah hafaz? Okey. Samin. Ismun. Apa ni ismun? Wa fa'lun. Wa harfun. Hari pertama kita belajar. Ya. Wa tanqasimul kalimatul arabiyyatu al-arabiyyatu. Al-arabiyyatu tu dia jadi arabiyyatu tu sebab dia jadi tabi'. Boleh? Tabi' kepada kalimah tu. Dan terbagi kalimah Arab kepada 3 bahagian. Ingat tu 3 bahagian. Tuan-tuan mesti smart dalam fikiran. Ilmu ni ilmu yang saya kata mustahil lah. Betul nak belajar. Kalau tuan-tuan dah 5 tahun berada dengan saya, boleh baca ni insya-Allah. Kita nak buat macam orang putih baca. Ya, tuan-tuan tengok. Okey. Al-ismu. Ni. Nombor 1, al-ismu. Dia akan terang apa makna al-ismu. Ya. Ini ismun, fa'lun, harfun. Jadi wa ni, wa atas lah, ya tak? Wa tu dengan sendiri nama dia wa atas. Okey. Ya, al-ismu dia kata kullu. Mana cuba terjemahkan kullu. Setiap kalimatin. Kullu ni mudhaf, kalimatin mudhafun ilaih. Ya, boleh? Belajar tu. Jadi kalau tak ada bagi pun boleh baca. Kalau baca kullu kalimatun salah. Kullu kalimatin. Mesti mudhaf-mudhafun ilaih. Kalimatin tadullu ala, mana tadullu? Menunjukkan. Ada lain kata baru. Menunjukkan. Daripada dalilun. Isim dia dalil. Ya, fi'il dia dalla. Tadullu. Jadi tuan-tuan tak ada jalan lain perkataan baru hafaz. Ala insanin. Ya, insanin. Ya. Isim adalah kalimah yang menunjukkan manusia. Ya. Setiap kalimat Kullu kalimatin tadullu. Menunjukkan. Ya. Yang saudara siapa tak dalam. Ni tadullu ni perkataan baru. Menunjukkan. Ya. Tadullu. Ni tadullu dah kan? Tadullu ala insanin. Insanin. Tadullu artinya menunjukkan. Tuan-tuan tulis buat seka tadullu tu merah menunjukkan. Ya. Jadi isim setiap kalimah yang menunjukkan atas manusia. Maknanya nama manusia kan. Okey. Okey. Au hayawan. Au mana hayawan? Haiwan. Kita sebut haiwan. Tapi bunyi sebenarnya hayawan. Ya. Ya. Sebab kita ambil kira pejabat haiwan. au hayawan. Sebelum tu apa kita? Ala insani. Ala insan ni menunjukkan manusia. Au hayawan. Au nabat.
Nabat ni tumbuh-tumbuhan. Benda-benda tumbuhan yang hidup. Nabat. Lepas tu au jamad. Au jamad ni benda-benda yang beku. Jamadin, beku. Macam kursi meja, bangku bangunan semua beku ya. Au jamad. Au makan. Au makan. Ya, tuan-tuan boleh sebut ni. Makan ni. Au zamanin. Boleh sebut zaman ni? Masa. Kalau tak tahu, underline. Yang tak tahu. Okey. Au Hamadin. Ya? Hamadin. Au sifatin. Mana Hamadin? Jamadin. Jamadin. Ni Jamadin. Jamadin mana benda-benda beku. Au sifatin. Au sifatin. Jamat. Jamat makna macam kita kata jumud. Jumud ni orang yang susah nak dengar cakap orang. Ya. Fikiran dia apa tu orang kata beku. Macam batu ya. Okey. 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 Au zamanin masa. Ya. Makan tempat. Okey. Mislu. Apa dia mislu? Oh, ya ini tahu sangat. Rajulun. Rajulun ni wakil dari manusia. Okey, insan ya. Asadun. Singa ni haiwan ya. Singa ni wakil haiwan. Tapi banyak lagi haiwan lain lagi. Singa, kerbau, kambing kan. Okey. Zahratun. Bunga. Ya, Zahratun. Tumbuhan dia tu. Bunga daripada mana? Tumbuhan. Nabat. Okey. Lepas tu haid. Mana haid? Dr. Karisa, haidun. Dinding. Ni dinding. Jamat. Dinding ni kalau bergerak susah kita. Bunga. Nabat. Zahratun tu bunga dari nabat. Dari jenis nabat. Okey. Lepas tu Al-Qahirah. Al-Qahirah tempat. Okey. Makan. Haitun. Dinding. Syahrul. Mana Syahrul? Bulan. Jadi bulan di bawah apa? Zaman. Di bawah masa. Okey. Okey, sekarang kita tengok nak kenal isim. Macam mana kita nak kenal isim? Cuba beritahu cara nak kenal isim. Lagi. Dua. Tiga. Ya? Majrur. Majrur. Lagi? Apa lagi? Munada. Okey. Okey. Munada. Zaraf. Tengok apa benda orang Arab kata. Tok Guru Nahwu kata tentang apa yang tuan-tuan sebut tadi. Isim kan 9 kan? 9. Tapi di sini dia sebut yang besar-besar aje. Jadi ayat dia dia kata wa yatamayyazu. Dia nak beritahu isim tu, nak mengenai isim. Perbezaan isim. Wa yatamayyazu ni fi'il. Isim dia mumayyiz. Kalau tambah min jadi orang. Ingat tak? Ya, cara nak kenal isim ni tambah min jadi orang. Okey, tapi root dia tetap ada. Ya? Root dia ya? Daripada sajadah. Tambah mim ya jadi tepat. Tambah alif jadi orang. Ingat tak? Okey. Siapa tak ingat tak apa. Okey. Yumkinul yatamayyazul ismu. Mungkin. Yatamayyazu maknanya terkenal, terbeza. Okey.
Ni. Yazu. Daripada mayyaza. Yaza. Terbeza. Mana isim tu boleh kita bezakan dari fa'il dan haraf. Wa yatamayyazu ismu, terbeza isim itu, ya. Ya. An ghairihi, dari yang lain. An ghairihi, dari yang lain. Ya. Jadi yang lain. Minal kalimat daripada kalimat-kalimat lain. Kalimat minal kalimati fi annahu. Celuk fi annahu. Fi annahu ni dua perkataan yang makna dia terbeza isim dari kalimat-kalimat lain bahawa ia. Fi annahu ni terjemah bahawa ia. Kalau tak kata fi annahu tak jadi. Fi annahu bahawa ia, pada sesungguhnya. Tapi bahawa ia awalan yumkinu. Mana yumkinu? Boleh. Tidak menghalang. Boleh. Bolehlah. Boleh. Tanwinhu. Mana tanwin? Boleh menerima tanwin. Itu maknanya tanda pertama yumkinu tanwinu. Boleh tanwin. Kalau zahaba tak boleh tanwin, tu fi'il madi. Ya, boleh tanwin. Mislu, apa ni mislu? Rajulun. Ya, rajulun. Kitabun. Ataupun asyajaratu. Ini adalah isim. Ada tanwin. Ya. Yang ini ada alif lam. Okey. Okay. Yang kedua, kita baca yang kedua. Yumkinu, terjemah. Idkhal. Masuk. Ya, yumkinu idkhalu. Idkhalu alif lam. Ya, boleh masuk alif lam. Itu tanda isim. Okey. Lam. Ustaz, itu asyajarah maknanya lelaki itu menulis buku. Asyajarah. Contohnya kita Mana dia lelaki? Tak ada. Tak ada, ni tak ada. Ni contoh je. Tak ada. Oh ya, rugi. Tak ada. Rajulun maknanya contoh dia tanwin ni di isim. Kitabun isim ataupun asyajaratu isim juga sebab ada alif lam kan. Yumkinu tanwinuhu, yumkinu mislu ar-rajulu. Ni jangan lagi buat ayat. Mislu, ana mislu. Ar-rajulu. Allah, okey, ar-rajulu. Lepas tu al-kitabu. Al-kitabu. Yang ni duduk sini. Asyajaratu. Tu dia. Itu dua tanda. Yang ketiga yumkinu. Boleh idkhal. Masuk. Boleh masuk apa tu? Harfun nida. Harfun nida. Apa dia harfun nida? Ya. Seru. Ada ya di belakang tu, ada isim lah. Ya Muhammad. Ya, isim. Ya Muhammad. Ya.
Maknanya bila sebut Muhammad ni isim lah sebab dia lepas ya. Sebab lepas ya tak boleh taruh haraf ataupun fi'il. Okey. 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 Yang keempat, yumkinu. Mana yumkinu? Masuk ya. Yumkinu. Dukhul. Harfu jar. Apa ni harfu jar? Boleh masuk harfu jar. Seperti minasyajarati. Ni harfu jar. Ingat, ini tanda isim dalam bahasa Arab ya. Ini. Nak kecap sangat dia boleh Laju sangat. Laju saya tulis je. Yelah, tulis kita nak tulis. Tak apalah. Tak Dah operate kot. 2 tahun dah laju tak. Okey, salin. Sekarang ni nak ajar baca. Nak ajar baca. Belum 4 tak apa. Itu ada 5 je dia bagi. Cara nak mengenai isim kasir banyak. Lakinna datawi yu'ti khamsah faqat. Mana khamsah? Faqat. Sahaja. Sahaja. Cakap Melayu tak faham, cakap Arab habis lari. Kemudian yumkinu al-idhafah. dia maksudkan. Yumkinu tu mana boleh? Boleh. Dah betul. Boleh Ustaz, yumkinu Al-idhafah. Boleh disandarkan. Boleh disandarkan. Boleh disandarkan. Yumkinu ni jangan pada yang kuno pula. Yumkinu. Maknanya apa yumkinu? Boleh. Boleh masuk huruf jar. Boleh masuk huruf nida. Okey. Cocok orang macam jarum cocok. Yang ni tak boleh dah pakai tak faham. Sebab Kena. kilo tu motorek kan. Dah idhafah tu kena sandaran. Seperti mislu, mislu ni jangan tanya lagi. Mislu Ustaz tulis ila idhafah Ustaz. mana? Ada ila Allah. Okey. Sorry. Tak apa. Tak kata apa, saya diam je. Yumkinu boleh sandar. Ya. Boleh sandar ni mutafaq ni lah. Seperti Rasulullah. Apa balik Allah? Rasulullah. Yang ni bagi apa? Okey. Bagi 4. Okey. Jadi boleh idhafah. Ini kita nak kenal isim. Wa yatamayyazul ismu, dan terkenal terbeza isim dari yang lain daripada kalimah bahawa dia fi annahu tu maknanya bahawa dia. Ya, mana bahawa ia isim tu. Okey. Fi annahu. Annahu ni pasal isim lelaki. Okey? Boleh? Tak salah ni. Ayat nahu mesti tak salah. Fi annahu. Okey. Fi annahu. Okey. Okey. Boleh? Kalau boleh baca yang ni, bolehlah baca kitab Nahu yang lain. Sebab kita dah belajar habis dah Nahu. Jangan takut. Okay. Kalau mula-mula tu memanglah pasal kita baru pertama kali dapat kitab ni kan. Ustaz, saya tak Yazu. Maknanya terbeza isim dan ismu tu isim Ghairihi, an ghairi dari yang lain. dari yang lain, mana dari fi'il dan haraf lah. Min Minal kalimat, minal kamat dari kalimah-kalimah, yatamayyazu. Wayatamayyazu maksud bukan minal kalimati lepas tu Ini contoh madi. tak ada. Dia root word dia. Root word dia. Nak baca semua ni. Oh
Mana ada yang tahu Ustaz? Dia cakap tadi. Ada daftar otak saya. Semua kan? Aku tulis. Sebab masa saya tulis tadi dia tak tengok. Tak apa. Okey. Tak apa. Okey, dah tulis dah? Saya beri setakat ni. Wa yatamayyazul ismu ikut an ghairihi minal kalimat fi annahu fi annahu tu maknanya bahawa ia yumkinu tanwinuhu mislu rajulun kitabun. Nombor satu, dia boleh terima tanwin seperti rajulun kitabun. Nombor tiga, yumkinu idkhalu al, boleh masuk di depan dia ni. Mislu, contoh, ar-rajulu, al-kitabu, asy-syajaratu. Nombor tiga, yumkinu harfu nida, boleh masuk huruf nida. Apa ni huruf nida? Ya Muhammadun. Yang keempat, yumkinu dukhul harfu jar. Berapa harfu jar? Semua sekali berapa huruf jar? 19. Ini min ni contoh. Minasyajarati. Yang kelima, yumkinu al-idafah. Al-idafah ni mudhafun ilaih. Dia kata idafah ataupun nama betul dia, nama saintifik dia mudhafun ilaih. Jadi seperti Rasulullah. Okey, boleh? Okey. Okey, sekarang ni saya nak beritahu bagaimana cara nak baca ni. Jawab sendiri. Salim. Okey. Okey, ya Salim ya. Salim ke jangan salim? Salim. Lepas tu try to understand. Ini ujian ni. Ujian? Ujian tentang isim. Okey. Okey. Cuba try guess. Guess maksudnya teka. Dia panggil skim. Ustaz dia 9 tapi Ustaz tahu 5. Tahu 5 je. Yang 4 lagi tu yang memang apa tu susah. Bukan susah, memang tak apalah. Okey, tengok ayat ni. Tuan-tuan dah belajar dah berkenaan itu. Tengok ayat ni. Tengok ayat ni. Ayat ni. Tuan-tuan puan. Ini bagi depan. Ini bagi atas. Ini isim kana. Mana dia kana? Yakunu. Dia jadi mudhari'. Ini khabar kana. Okey. Yakunul ismu fi sitti halat. Mana fi? Okey. Fi sitti halatin. Apa makna ni? Apa ni? Isim marfu' dalam cuba teka. Dalam buku ni. Baca, saya tak nak tolong langsung. Okey, sekarang ni kalau saya tulis macam ni, anda lagi tahu. Enam keadaan. Keadaan kabar isim. Okey, tahu tak sekarang ni? Isim tu marfu' ada. Tahu tak ni? Apa sebab? Tahu tak ni? Tahu tak? Tahu tak? Pasal kita dah belajar. Dah belajar lama dah tu. Sekarang ni kita ajar membaca.
Okey, yakunul ismu marfu'an, ikut Ustaz. Yakunul ismu marfu'an fi siti halatin. Kenapa siti? Kenapa halatin? Ya? Siti halatin mudhafun ilaih. Ya? Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Ingat, bila isim tu berbaris bawah, sebelum tu mesti isim juga. Mudah je. Itu bukan sukun kan? Itu bukan sukun. Tak ada. Ini tak ada. Mana pula sukun saya tu dia. Halatin. Halatin tu hal. Dia punya standard difficulty domain apa tu buku nahwu macam ni je. Kalau tuan-tuan boleh dah belajar dengan saya hampir berapa tahun dah? 8. 2 ada 8. Sarimah 6. 1 Saya setengah. setengah. Tak apa. Kalau tak kira lah berapa lama awak belajar, okay, yang pentingnya boleh dah apa yang pencapaian tu. Jangan takut. Isim itu berbaris depan ada 6 kedudukan. Kita belajar 8 kan? Yang 2 lagi tu dia akan masuk celah-celah. Iaitu tabik tak masuk. Ya? Yang ketujuh ni Datuk, tabik. Cuba baca tabik. Li ismi. Terjemah baca pula. Tabi'un li ismi marfu'. Tabi' kepada isim marfu'. Yang akhir sekali kita kata al-asli. Bila dia berseorangan. Okey, bila dia berseorangan. Bila isim berseorangan, macam perkataan Muhammadun. Kita tak boleh sebut Muhammad, tak boleh, kita kena sebut Muhammadun. Okey, boleh tu? Okey. Sekarang ni ya? Ya, Muhammadun. Ya je. Pada tulisan dia kita kena tulis Muhammadun. Muhammadun. Sebutan Sebutan tak mesti. Tak mesti. Sebut Muhammad tak apa. Orang Arab pun dia tak sebut Muhammadun ni. Muhammad. Bila kita menulis, kena sebut Muhammadun. Okey, sekarang ni tuan-tuan buka buku balaghah. Tulis al-balaghah. Tajuk dia al-isti'arah. Okey. Tuan-tuan faham? Isti'arah. Tuan-tuan tulis cepat-cepat sebab kita nak baca doa. Ya. Okey. Okey, minggu depan kita start belajar 6 jam, boleh? Jadi ya, boleh 6 jam. Jadi buku apa dah start kan? Okey, tuan-tuan. Ni, tuan-tuan ini cara saya belajar. Tuan-tuan tengok jadual ni. Pernah tengok tak jadual ni? Ni ya, tuan-tuan ya. Ini tuan-tuan salin je lah ya. Ni nampak tak? Nampak tak ni? Surah, nahwu. Jangan pula tanya ni benda Ustaz. Ni macam ni macam ulok kan. Surah, balaghah, dan fasahah. Mana nak faham Quran tu 4 bidang ilmu besar yang kita kena belajar. Imam Syafi'i kata ilmu yang paling utama sekali kita belajar adalah ilmu nahwu dan sarf. Awalul ilmi. Yang paling utama kita belajar adalah ilmu sarf. Kalau tak belajar ilmu sarf tak faham semua Quran. Jadi tuan-tuan baguslah belajar walaupun lambat faham. Okey, tuan-tuan. Yes. Ini tadi kita buat nahwu, okey? Tuan-tuan dah ada lebih kurang 4 line nahwu dah. Sabarlah ya. Okey. Dan nahwu ni kita akan buat semua muka surat tu 30 line tu. Saya kata tak faham. Berdasarkan buku ni. 30 line ni. 30 line ni baru 2 line. Ni baru 2 line. Ni baru 2 line. Ni 1, ini 2 baru. Jadi saya jangka kalau 30 line ni tuan-tuan pandailah baca buku the whole book ni. Buku ni pustaka ilmu baru. Fajar ilmu baru. Kamu baru. Datuk Kamu baru. Dekat international. Ini
Tak tahulah. Ini anak murid Meja Negara beli. Ni Bahasa dia. Arab. Sarah kita pakai buku tu. As-Salful Kafi. Angkat semua? Okey. Lepas tu bayan kita pakai buku Balaghah. Kafi. Jadi tuan Balaghah ada di bayan. Ada ingat tak? Badai, ingat tak? Ya. Dan satu lagi Ma'an. Ma'an. Ni. Dalam bayan ada berapa? Bayan ada 5 yang belajar. 5. Satu Tasbih. tasbih. Tuan-tuan pernah dengar tasbih? Perbandingan. Okey. Isti'arah. Belum lagi. Yang kedua Isti'arah. majaz. 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 Okey, Majaz. yang ketiga isti'arah. Yang keempat Kinayah. kinayah. Okey tuan-tuan. Saya kata dulu yang dalam badai ada tiba semua kita dah belajar kan. Tuan-tuan salin je. Ma'ani ni dalam proses kita belajar. Okey. Dalam badai kita belajar dulu tiba. Ingat tak? Muqabalah kan? Muka balah. Okey, lepas tu apa lagi? Okey, tak apa. Hari ni tuan-tuan, hari ni kita ambil isti'arah. Dulu saya hisap. Duduk. Isti'arah saja. Tulis di bawah tajuk tu isti'arah. Isti'arah tu maaf. Kita ambil majaz. Sorry. Majaz Majaz. Nama dia majaz mursal. Kita sebut majaz mursal. Ingat, majaz mursal dia bawah bayan. Dia bukan bawah badai. Dia bawah bayan. Majaz ni dia pinjam perkataan untuk guna pada benda lain. Tapi dengan syarat dua-dua tu ada hubungan. Okey, boleh? Boleh faham tak? Ingat. Banyak kali dah sebut. Tak faham. Okey. Okey. So dah salin jadual ni, jadual ni dah salin kan? So sekarang ni tuan-tuan kena salin. Okey. Majaz. Jangan bagi. Okay. Salin dalam muka surat 1. Boleh. Ni majaz mursal. Okey. Okay. Tapi dalam kurungan ni tuan-tuan tulis bayan. Okey, boleh. Kalau tuan-tuan balik di rumah buka internet, tuan-tuan tulis majaz mursal. Lepas tu dalam kurungan tuan-tuan tulis Balaghah. Dia akan senaraikan sederet ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan majaz. Salin je. Okey? Kalau pandai cari. Okey. Majaz mursal. Okey, tuan-tuan salin sekarang ni. Cepat-cepat Saya takut tak dapat ni. Okey. Okey. Majaz mursal, ya. Tulis majaz mursal ialah kata-kata yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran bukan untuk maknanya yang asli, okey. 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 Kerana adanya hubungan yang tidak menunjukkan sama. Okey. Di samping ada dia panggil qarinah, sebut qarinah. Saya tak nak ubah dah ayat ni. Di samping ada qarinah yang menghalangi penggunaan
makna asli. Yang Menghalangi menghalangi penggunaan menghalangi pemahaman makna asli. Okey. Okey. Ya? Adanya korina. Okey. Majaz mursal ialah kata-kata yang digunakan bukan untuk maknanya yang asli, ya, kerana adanya hubungan yang tidak menunjukkan sama. Di samping ada qarinah yang menghalangi makna yang asli. Makna asli. Qarinah ni pendamping. ya, lebih kurang qarinah ni makna alat ataupun pendamping ataupun bukti yang menunjukkan ia tak sama. Bukti lah. Okey, ia tidak sama. Okey. Cuba kalau boleh faham term ni hari ni, cukup dah, bagus dah. Cuba beri kefahaman ajar saya ni ke Haji Musafar ke? Okey. Faham dulu makna dia. Dia sindir. Yalah, betul. Kata-kata yang digunakan oleh bukan makna asli. Dia menggunakan perkataan lain untuk menunjukkan benda tu yang tidak serupa, serta ada qarinah yang menunjukkan dia bukan makna asli. Okey. Okey. Cuba dengar kesimpulan saya buat. Kesimpulannya, majaz mursal memang susah nak faham. Majaz mursal betul ialah kata-kata yang bukan makna sebenar. Okey? Kerana dalam ayat tersebut ada hubungan yang menunjukkan bukan makna sebenar. Faham? Ya? Kerana dalam ayat yang digunakan itu ada kalimah yang menunjukkan bukan makna sebenar. Okey, serta ada qarinah. Ada dua bukti. Yang pertama, ya, ada perkataan yang tidak menunjukkan makna sebenar. Yang kedua, ada qarinah. Ada perkataan yang menunjukkan itu bukan makna sebenar, malah makna pinjaman. Boleh faham tak? Kalau tak boleh faham tu memang baguslah. Nanti kita bagi contoh. Okey. Tapi bukan maknanya. Okey, kita bagi contoh contoh. Bagi contoh. Bagi contoh dalam firman Allah Ta'ala kata wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Tuan-tuan boleh terjemah dah? Cuba terjemahkan. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Diturunkan daripada kamu rezeki. Kalau rezeki dalam konteks sebenar ni kerpuk ni buah-buahan rezeki kan. Tapi yang diturun bukan rezeki. Tapi yang diturun tu sebenarnya hujan. Daripada hujan tu keluarnya rezeki. Okey? Jadi kalau orang tak faham, tak belajar balaghah, dia kata yang turun ni kerpuk semua, durian semua turun dari langit. Memang betul lah. Tapi sebenarnya itu adalah pinjaman. Rizqan ini dia pinjam untuk menunjukkan hujan. Yang turun tu hujan. Daripada hujan tu mengalir ke sungai, akhirnya
tumbuh pokok-pokok, dan daripada pokok tu baru dapat makan rezeki. Betul tak? Jadi sekarang mana dia koordinat dalam ayat ni? Mana dia koordinat? Dan mana dia alat yang menunjukkan dia tak boleh beri makna sebenar? Ada dua perkara. Mana dia, nombor satu, ada perkataan yang tidak boleh memberi makna sebenar. Respon. Jelas. Lepas tu mana korinah yang menunjukkan dia bukan makna sebenar? Yunazil. Turun. Faham tak? Jadi di sini kalau balaghahnya kita faham bahawa rizki ni makna perkataan pinjaman untuk menunjukkan hujan. Okey. Jadi mana kita nak kata rizki ni pinjaman kepada hujan? Yang itu dia katakan korinah. Langit. Langit tempat keluar hujan. Okey? Tempat turun dia. Itu dia kata nombor satu. Yang tidak boleh kita kata ini makna sebenar. Makna sebenar ni makanan yang kita makan ni. Ya, makna sebenar. Kita tengok makanan yang kita makan ni adakah dari langit keluar, dari langit. Yang dari langit hujan. Yang kita makan sebenarnya dari kedai, dari rumah, dari dapur kita kan. Betul tak? Okey, itu kiasan tu. Itu nombor satu. Tak boleh kata rezeki ni makanan yang dah masak. Ini adalah air hujan. Kerana buktinya langit. Satu lagi korinah dia. Dia kata mesti ada korinah yang tidak membolehkan memahami makna asal. Ada dua perkataan. Kalau tuan-tuan faham dua perkataan ni, maka fahamlah isti'arah yang sangat susah ni. Min. Min. Dari langit. Pilih satu. Yunazilu. Turun ni korinah. Sebab turun ni untuk hujan. Bukan turun ni untuk rizki, untuk hujan. Rizki ni simbolik kepada hujan. Air. Jadi kalau orang tak faham balaghah, dia kata Tuhan turunkan semua dari langit ni. Makanan kita semua dari langit. Dia tak pernah cerita apa benda sebab balaghahnya. Itulah dia maksudnya balaghahnya. Jadi tuan-tuan tulis ayat pada ayat ini, contoh ya. Itu ya. Dulu. Ya. Tulis terjemah dulu dan dia menurunkan kamu daripada langit rezeki. Terjemahkan dulu. Surahnya iaitu surah Ghafir ayat 13. Ghafir ayat 13. Boleh faham tak dia punya maksud sebenarnya isti'arah? Jadi isti'arah ni maksud dia pinjam. Dia pinjam perkataan rizki untuk menunjukkan hujan. Apa buktinya? Buktinya langit. Daripada langit turunnya hujan. Dan korinah ni yang menghalangkan rezeki ni bukan yang menghalang daripada makna sebenar ialah turun. Okey. Jadi tulis. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh faham yang sangat rumit ni, sangat rumit saya nak katakan. Betul. Tersangat rumit nak faham. Kita buat istiarah. Ya, pinjam istiarah. Sorry, majaz. Siapa kata istiarah? Tak ada kata majaz. Ini majaz. Majaz. Istiarah pun macam tu juga. Lebih kurang je. Nanti minggu depan kita turun istiarah. Jadi dalam ni ada yang musyabah bin, musyabah. Ada. Ini ni musyabah dia adalah hujan. Hujan dibanding dengan rezeki. Faham tak? Hujan dibanding dengan rezeki. Tapi bila dia jadi majaz mursal, dia tak sebut dah musyabah. Sedangkan musyabah duduk sini. Dekat Jadi sebab saya kata musyabah penting kita faham. Sebab dia ni embody semua isti'arah dan juga badik serta yang lain-lain lagi. Dia menjadi rukun dalam tu. Okey? Boleh? Tak? Boleh, ajar. Apa yang cuba saya fahamkan dalam ayat ni, wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan. Ya. Jadi
hujannya. Lepas tu karinah yang menunjukkan ianya bukan makna sebenar, dia nak turun. Ya. Qarinah betul lah. Qarinah tu turun. Sebab yang turun tu adalah hujan. Turun tu adalah tabiat hujan. Kan betul tak? Yang menjadikan dia ni bukan makna sebenarnya kerana as-sama. Tabiat hujan turun. Okey, ini qarinah dia. Qarinah dan juga makna yang menghalang dia daripada makna sebenar. Okey. Okey. 145. Paling 46. Allah. Sababiyah. 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 Wahia an yang 146. 146. Dalam nak faham susah, nak cari muka surat pun susah. Ini saya bagi contoh saja sebab kita tak cukup masa. Cuba tengok ni ya. Okey. Huwallazi yuriikum ayati. Cuba terjemah. Huwa allazi yuriikum. Memperlihatkan kamu ayati. Wa yunazzilu lakum minas samai rizqa wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Orang yang unik kembali kepada Allah. Unik orang kepada Allah. Okey. Tengok sini saya baca ya. Okey, dengar. Abbarallah. Allah telah membuat iktibar. Subhanahu wa ta'ala birrizki, terjemah. Anil matar. Dari hujan. Allah telah membuat iktibar Subhanahu wa ta'ala dengan rizki yang datang dari hujan. Li'anna rizqa musabbabun. Sesungguhnya rizki disebabkan anil matar, dari hujan. Wal matar huwa sabab, sebabnya. Rizki penyebab dari hujan, dan hujan sebab kepada rizki. Okey. Faqauluhu, bukan, maka firmannya rizqan, majaz mursal. Majaz mursal adalah majaz. Alaqatuhu, alaqah dia. Alaqah dia yang dikatakan macam mursal tu musabbabiyah. Musabbabiyah, penyebab. Kerana hujan itu penyebab adanya rezeki. Betul tak? Jadi alaqah dia yang kita katakan alaqah tadi tu, yunazzilu tu, ya, ataupun as-sama' tu, dia katakan alaqah penyebab. Dengan adanya hujan menjadi penyebab adanya rezeki. Li'anna alaqatuhu, dan alaqahnya al-musabbabiyah, penyebab. Li'annahu, kerana Allah Ta'ala zakara telah menyebut al-musabbab, penyebab. Wa arada, dan yang dimaksudkan as-sabab, sebab. Penyebab di sini apa dia? Hujan. Sebabnya rezeki. Cik sembang boleh? Jadi dia sebut sini penyebab. Tapi yang dikanakinya adalah rezeki. Penyebab hujan tu menjadi penyebab adanya rezeki. Jadi yang disebut di sini penyebab, iaitu rezeki. itu penyebab. Penyebab. Ada tak ada sebut hujan? Tak. Rezeki itu penyebab turunnya hujan. Dari hujan. Tengok sini. Okey, li'annahu, kerana Allah Ta'ala zakaral musabbab, dia menyebutkan penyebab.
Apa penyebab kepada hujan? Rezeki. Wa arada sabab, dan dikenaki sebab. Apa dia sebab? Hujan. Al-matar. Jazah ini. Boleh tak je? Susah sekali ni je. Kalau boleh Nah, Allah suruh kita fikirlah. suka fikir, betul. Hujan tu, Ha. suka pada hujan. Jadi sekarang ni kita khilaf. Yang mana sebab, yang mana penyebab. Betul tak? Maknanya ni musyababih lah. Ya. Dia ada musyababih. Betul, musyabah. Jadi semua sekali daripada tashbih. Tuan-tuan sabarlah. Saya ambil masa sebulan ni atau 5 minggu lagi untuk nak habis bayan ni. Kalau tuan-tuan sabar sabar je lah. Memang sabar biar. Okey. Tuan-tuan tidak boleh faham dengan detail yang musabbabiyah ni. Kalau tak faham sababiyah dan yang 5 lagi. Faham tak? Yang 5 lagi. Ustaz kejap minta penjelasan Ustaz. Maknanya penyebabnya rezeki, sebab kedatangan rezeki itu adalah Hujan. Jadi kalau dalam istilahnya musyabab, Musabbab tu hujan ke rezeki? musyabab itu adalah rezeki. Rezeki. Tapi sebabnya disebabkan hujan adanya rezeki. Rezeki tu penyebab. Jadi sebab dalam ayat ini adalah hujan. Sebab ada tak sebab? Dalam ni ada sebab tak? Apa dia sebab? Sebabnya adalah hujan. Hujan. Penyebab? Penyebabnya adalah rezeki. Rezeki ada kan? Tapi hujan ada tak? Mana ada hujan? Lagi. Tak ada. Dia tak sebut hujan. Dia sebut rezeki je. Tapi dia sebut langit. Itu yang dia katakan majaz. Dia sebut langit. Jadi langit itulah menggambarkan hujan. Turun. Ada 2 perkara di sini. Turun dengan langit. Ada 3 benda. Satu turun, satu langit, satu rezeki. Nak mengenali hujan. Ustaz, musyababiyah ni penyebab. Penyebab. Tak apa tuan-tuan. Saya pun lama nak faham. Tuan-tuan, janganlah lebih daripada Tok Guru. Lama nak faham ni saya. Betul. Dalam bahasa Inggeris pula, reason caused by cause, ya Allah Akbar. Balik tak faham. Okey tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, majaz mursal ni ada 6 bahagian. 6 bahagian ya. Apa nak kita beritakan ni ya. Yang pertama dia panggil sababiyah. Dia letak sebab. Ya? Ni ajar. Ni istiarah ni. Majaz mursal. Majaz mursal ni. Ya. Tuan-tuan jangan lupa sebelah kanan ni tashbih. Sebelah kiri dia ni istiarah dan kinayah. Itu besar tu peranan dalam Quran tu. Yang lain tu sampingan. Nak faham majaz mursal pun dah bukan susah. Ya. Siapa buat contoh apa? Salji dan sebagainya. Okey. Yang pertama dipanggil sababiyah. Sababiyah. Ya. Sebab. Sababiyah adalah sebab. Nombor 1. Yang kedua dipanggil musabbabiyah, penyebab. Dalam contoh rezeki tadi. Ya. Saya nak beritahu sekali lagi. Susah sangat-sangat nak faham ni. Kalau tuan-tuan boleh faham, maknanya saya baguslah menerangkan tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan memang tak faham. Ustaz, ini tadi dia cakapkan itu sababiyah, musyababiyah. Jadi maknanya sebab dan akibat daripada sebab. Boleh? Boleh. Sebab tu kita kena tengok 6 dulu baru kita dapat beza. Yang kedua, yang ketiga, ya. Yang ketiga dia sebut juz'iyah. Apa ni juz'iyah? Bahagian-bahagian. Bahagian-bahagian. Okey. Yang keempat dia sebut kulliyah. Sebut kulliyah. Keseluruhan.
keseluruhan kuliah. Yang kelima, dia kata i'tibar ma kana, mengambil kira yang lepas. I'tibar ma kana. Dan yang keenam, mengambil kira yang akan datang. I'tibar ni consider. Consider yang lepas. I'tibar ma sayakun. Okay, mengambil kira yang akan datang. Ini nama dia majaz mursal. Kalau tuan-tuan boleh faham ni, orang macam kita belajar dalam keadaan macam ni, saya kata satu keajaiban lah. Betul. Tuan-tuan balik nanti jumpa dengan ustaz boleh tak terangkan saya majaz mursal 6 sebab ni? Tanya dia, boleh tak? Dengar dia kata apa. Mungkin dia boleh terang lebih mudah daripada saya. Sebab saya belajar dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris dipanggil lain. Ya? Nombor berapa tu? Nombor 5. Nombor 5, i'tibar makana. Consider Yang akan datang. yang lepas. Yang lepas. Yang ni tu, yang ni consider yang akan datang. Okey. Okey. Sekarang ni saya salin saja contoh setiap ayat boleh? Okey, salin je. Okey. Saya salin saja. Jadi tengok beza. Okey. Okey, dekat konan dah. Okey, salin je. Tuan-tuan salin. Yang ni ayat nombor 2. Yang ni. Wa inaz Ghafir ayat 13. Ghafir ayat 13. Okey. Itu contoh dia. Contoh dia. Okey, okey. Okey. Okay. Nombor 2 iaitu nombor 1 Muhammad ayat 4. Nombor 1 Muhammad ayat 4. Ada surah Muhammad? Ada. Okay. Balik cari. Okey. Ayat dia berbunyi fa iza laqitumul ladina kafaru. Ya. Fa iza Mubarakah, Ustaz. ya. Ada dalam buku Mubarakah? Ada. Ada. Tengok sababiyah. Muka surat muka surat 145 ke? Muka surat apa tu 145 ke? 145. Dalam Baqarah fa iza laqitumul ladina kafaru. Okey ni. Ghafir yang tadi yang tuan-tuan nak salin. Okey, juz'iyah iaitu okey. Ada tak ayat ja'alu asabi'ahum fi azanihim? Ada tak ayat tu? Saya tak ingat surah apa. Ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Ya. Carilah. Ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Okey. Ini ayat dia. Cari ya. Kemudian yang keempat. Okey, Al-Imran ayat 67. Ya, ni Al-Imran ayat 67. Okey. Dan yang kelima ada pada An-Nisa ayat 2. An-Nisa ayat 2. Minggu depan cari ya. Dan yang keenam akhir sekali. Yang keenam iaitu dalam surah Yusuf ya. Ada tak ayat ni? Inni arani a'siru khamra. Ada tak ayat ni bunyi? Datuk Khalid, ada tak ayat ni? Ya. Arani a'siru khamra. Aku bermimpi. Yusuf, aku bermimpi memerah
anggur. Surah Yusuf Ya. Nombor apa tu? Nombor i'tibar ma sayakun. Ini Yusuf. Ini arani asiru khamra. Dia bermimpi apa tu? 50 lebih lah. Ya kan? Dia mimpi memerah anggur. Okey. Okey. Kalau tuan-tuan boleh faham dan kita boleh cari 30 ayat setiap ni, setiap daripada Majah Mursal ni, tak tahulah betapa indahnya hati kita tentang Al-Quran, sayangnya kita. Ya, kita cari. Tuan-tuan tak ada masalah nak buka YouTube, nak buka itu, cari ni. Buka Majah Mursal, cari Sababiyah. Bila you write Majah Mursal on the screen, Yahoo ke Google ke, kemudian buat semikolon Sababiyah, keluar habis. Yang nombor 3 tu apa? Jaza. Juz'iyah. Ain ke? Juz'iyah tak ada. Oh, Hamzah. Hamzah. Juz'iyah. Ini cukup dah. Ini kita belajar asas. Daripada asas ni dia masuk sini. Masuk sini semua. Masuk sini. Sebab semua ayat Quran tu sebahagian besarnya perbandingan. Insikun. Siapa kata insikun? Sikun. Tak. Ya, sikun lah. Ya, sikun lah. Sababiyah. Ada setengah kitab tu dia sebut ni dulu. Tapi kitab kita ni rasanya betul kot dia ikut. Dia mesti Sababiyah dulu. Okey. Okey. Ya. Ni ja'alu asabi'ahum fi azanin. Saya tak tahu surah apa. Ustaz tulis apa dia? Saya cari kataan. Juz'iyah. Ja'alu, mereka meletakkan apa tu jari-jari mereka dalam telinga. Tapi bila kita, tuan-tuan puan, bila kita dengar guru petik, berapa jari kita masuk dalam telinga? Berapa? Satu atau dua? Tapi mesti satu kan? Tapi Tuhan kata mereka masuk semua. Mereka masuk semua. Bukan dengar petik, mereka masuk semua, tak mau dengar kalimah Allah. Masuk. Jadi sebenarnya dia sebut semua, tapi dia maksud satu ni juzuk, tapi jari itu semua. Jadi di sini dia punya majaz ni majaz juz'i. Yang dimaksud satu, tapi Tuhan kata semua. Faham tak? Takkan Tuhan nak bohong pula. Ini menunjukkan bahawasanya beratnya dosa mereka tu. Salahnya sebab tu sebab Tuhan semua jari masuk. Yang ni yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Ya. Ada juga. Ada ayat lain lagi dalam surah lain. Itu Cik Salimah kena cari. Minggu depan bawa komputer tu. Kita nak tengok program. Ya. Asabi'ahum. Surah tu ayat Surah. Okey. Ja'alu asabi'ahum. yang hujung. Itu surah Yusuf. Okey. Ayat itu ada ayat special Ustaz. Ayat mana? Yang last menang. Nombor 6. Nombor 6. Okey. Saya surah Yusuf. ayat berapa? Tapi ayat berapa Allah alam? Ini arani asiru khamra. Saya bermimpi saya memerah anggur. Kan? Dia mimpi dia memerah anggur. Apa yang kita faham tentang merah anggur ni? Hasil Ya, tak baik. Mana dia mimpi dia merah anggur. Tapi anggur tu akan jadi arak. Jadi belum jadi arak lagi. Sebab itu dia maksudkan ni, dia consider the future. Dia mimpi dia memerah
dia membuat arak lah. Tapi pertama dia perah dulu. Jadi tuan-tuan, itulah hebatnya Al-Quran. Bukan Nabi Yusuf buat, Allah Ta'ala buat. Kalau tuan-tuan dan puan boleh menguasai ilmu balaghah ni, nahwu sarah tak ada masalah dah. Saya ingat semua dah boleh tahu dah apa sebab dah boleh baca dengan bagus. Okey? Boleh tafsir lah, insya-Allah. Nak tafsir je, beli buku tafsir saja. Dalam buku tafsir tak ada istiarah, tak ada majaz. Cuma tuan-tuan dapat buku tafsir, tanda yang hijau majaz, yang merah tashbih. Sebab saya dulu pakai pink, pakai marker tu. Marker-marker yang budak-budak buat lukis tu kan. Tapi kena pastikan dia tak kembang di belakang. Jadi barulah kita kata kita ni pelajar Al-Quran yang tulen. Buka Fatihah tu, di mana yang istiarah? Ad-dallin tu, macam tuan-tuan tak jumpa jalan, dallin tak? Sesat lah kan? Tapi itu bukan sesat jalan, itu sesat akidah. Itu pun tasbih. Tapi tak tahu ke itu tasbih sebenarnya. As-siratal mustaqim tu, jalan yang lurus. Bukan maksud jalan macam highway yang lurus. Itu maksudnya agama. Itu kinayah ke, istiarah ke, majaz ke? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Oh, nak tengok jalan lurus, pergilah highway. Tapi bukan. Itu sebenarnya pinjaman untuk menunjukkan agama. Jalan lurus tu mana agama, ad-din. Tapi dia guna jalan lurus. Itulah kita belajar. Dalam Fatihah pun tidak ramai orang tahu di mana majaz, di mana balaghah, di mana istiarah, di mana kinayah, kan? Ya dah. Ya. Ya. Jadi dalam dia kata hasil tu ini dia murah anggur. Ibarat sebabnya adalah arak. Untuk jadikan arak. Tapi arak belum jadi lagi. Tapi itu dia telling the process of making liquor. Kan? Yang pertama perah dulu. Tuan tak sebut arak, dia sebut perahan anggur untuk buat arak. Itu maknanya perahan anggur itu adalah penyebab akan berlakunya arak sebenar. Ustaz, yang nombor 6 tu surah Yusuf ayat Ya. 36. Nombor 6 surah Yusuf ayat 36. Tulis ya. Ini arah ni. Ya. Saya harap buku exercise itu penuh lah. Tuan-tuan beli setakat satu buku lagi. Ya, untuk buat saya kena asingkan juga. Balaghah dah ada, nahwu dah ada, saraf satu lagi Ustaz buat. Saraf. Macam saya sendiri pun tak ada buku. Ini buku balaghah, ini buku nahwu. Ada lagi satu buku saraf. Saya sendiri untuk saya mengajar tuan-tuan, saya buat ni. Okey, kita baca doa sikit ya. Doa Cikgu Azian. Mana Cikgu Azian? Ya. Isteri Cikgu Siti. Angkat tangan pula dia ni saya. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram wa ashabihi azam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. ثم إلى أرواح مشايخنا أمواتا أحياء خصوصا سيدنا حبيبنا وجدنا وجداتنا ومعلمينا ومؤمنين لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك فلك الحمد قبل الرضا فلك بعد الرضا وابقنا دائما وسلم الدين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك ولكن الصابرين وفي الجنان منعمين وعن النيران بعيدين وإلى وجه محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناظرين يا رب ناظرين يا رب ناظرين متمتعين. ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل فينا شكيا ولا محروما
واكتب اللهم صحة لنا ولا عبيدك الهجات والهزات والزوات والمسافرين في جوك وبارك من أمة محمد أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حائدا من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا مجيب السائلين. اللهم يا مجرى البحار والعيون يا من جعل خزائنه بين الكافرين وعنا كنا نسألك اللهم أن تسلك بنا جالة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا بسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تطيفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة. استجب اللهم دعانا يا الله استجب اللهم دعانا يا الله استجب اللهم دعانا يا الله وحقق فيك رجاءنا وادخلنا في حرزك المسؤول بصدق قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن. سبحان المنافس عن كل مديون سبحان المنافس عن كل محمود سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم اجعلها حجا مبرورا اللهم اجعلها حجا مبرورا اللهم اجعلها حجا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا يا الله يا رحمن يا رحيم يا قهار يا اللهم سلمها وسلم معها اللهم احفظها واحفظ معها اللهم اكرمها واكرمها معها كما تقدر ضيوف الرحمن وضيوف العبيد برحمتك يا ارحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan kami, berkatilah perjalanan beliau ya Allah, rahmatilah beliau ya Allah, ampunkanlah segala dosa beliau, dosa kaum keluarga beliau, anak isteri beliau ya Allah. Permudahkan urusan amalannya ya Allah, permudahkan segala urusannya ya Allah. Lepasilah dari segala ujian dunia dan akhirat ya Allah. Dengan rahmat dan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaiha fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaiha fi sakaratil maut. وسهلها وسلمها معها وأكرمها وأكرمها وحلفها وأكسمها معها وأطيعها معها بخدية الله وطين بسم الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعزاء والجرائم يا كريم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.